forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan PMB Anwar Ibrahim. Adakah PH akan teruskan kerjasama dengan UMNO untuk hadapi PRU16 nanti? Sebenarnya saya baca detail sedikit dekat Sinar Harian ni. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa Pakatan Harapan akan terus tetap bekerjasama dengan UMNO BN dalam pilihan raya umum akan datang. Kita mari kita dengar jawapan penuh daripada PMB Anwar Ibrahim. Dia akan nanti tak komen macam biasa. Kedua, ianya agak berbunyi sedikit politik. Adakah Pakatan Harapan akan kekal bersama dengan UMNO dalam PRU yang seterusnya? Sekian, terima kasih. Soalan kedua, apalah ni, saya dah jangan-jangan balik, minum pun belum. You tanya soalan yang susah, Ustaz. Baik, soalannya apakah PH akan bekerjasama dengan UMNO BN? Baik, kita dah lihat umpamanya dalam beberapa pilihan raya baru ini, sukar bagaimana-mana parti untuk menguasai majoriti yang agak selesa. Kalaupun ada kemungkinan majoriti terlalu kecil dan tidak menyebabkan kerajaan itu stabil. Malaysia sekarang sejak 2 tahun yang lalu itu dianggap di antara negeri yang paling stabil dalam tahun ini, yang menyebabkan negara luar memberikan perhatian. Baru-baru ini bila kita mohon untuk menyertai BRICS, Malaysia daripada 30 negara paling mudah diterima. Ya. Perdana Menteri Ethiopia beritahu saya tentang mesyuarat dalaman 8 negara asal BRICS. Pengurusinya Vladimir Putin, Rusia. Dia kata ni 30 application, kita mula dengan Malaysia. Kita cadangkan Malaysia diterima, kena sekian. Habis dia bercakap, Xi Jinping China, dia sokong kerana Malaysia ini punya potensi dan centrality, dia berkawan dengan semua. India, Narendra Modi memberi sokongan. Jadi Perdana Menteri Ethiopia kata, saya mula nak berucap, tapi saya tak jadi. Saya tengok semua dah sokong kuat, saya pun bagi sokongan. Sebulat suara bagi sokongan ke Malaysia. Ya, mana jasanya tentu kerana stabil. Mana termasuk PH, UMNO, BN, JRS, GPS. Menyebabkan kita punya 2/3. Dan ini menyebabkan, selain daripada itu, dasar kita jelas. Orang tanya, apa pelan perindustrian baru? Kita ada. Apa ada pelan digital? Kita ada. Apa pelan semiconductor? Ada. Jadi kita siap. Apa pelan transisi tenaga? Yes. Digital transformation? Yes. Jadi bila kita prepare ni semua, kita ini plan kita. Awak datang, ini pilihan. Kemudian cabaran dia. Apakah pentadbiran kita efficient? Ini tansi KSN pun ada. Dan KSN ini membawa suatu sosok baru yang mau perubahan di kalangan penjawat awam. Jadi terima kasih. Kerana bila orang tanya, politik stabil, dasar bagus, tapi pelaksanaan lembab. Orang tak mau. Dia boleh banding Vietnam bagaimana, Indonesia bagaimana, Thailand bagaimana. Kita mesti lebih cekap dan handal untuk kebaikan negara. Jadi bagi saya, ini sebabnya politik stabil. Jadi kalau inilah keadaannya dan dasar diterima, apa yang saya bagi penekanan sebagai selain daripada dasar ekonomi madani dan sebagainya? Saya kata pertama, governance. Tata kelola kerajaan mesti diperbetulkan. Negara ini sudah hampir dirosakkan kerana tamak haloba, keterlanjuran, ya, sakau wang rakyat. Walaupun saya tahu banyak orang tak suka saya bercakap, saya tata kelola dan sakau. Ya. Dia kata, asyik-asyik sakau. Memang betul. Ceklah apa pun. Saya mesti sebut tadi, baja, sakau. Research, profesor, sakau. Kontrak senjata tentera, sakau. Kontrak tempatan banjir, sakau. Jadi saya stop. Saya kata kalau mana-mana menteri dan mana-mana kementerian nak buat projek, melainkan isu keselamatan negara yang agak terlalu serius, apa dipanggil, risikan, yang lain semua tender. Rayulah bagaimanapun, datanglah daripada mana, saya tak peduli. Tender, ikut proses, kemudian kita luluskan. Dan kalau ini dipersetujui, dasar dipersetujui,
kita muafakat dalam Jemaah Menteri, saya fikir wajar kita cari jalan untuk teruskan kerjasama PH-BN terutamanya di Semenanjung ini. Itu jawapan saya. Baik, terima kasih. Soalan yang seterusnya. Okey, ada sebelah sana. Ya, brother yang berkacamata. Silakan, nama, soalannya, dari mana? Assalamualaikum. Salam. Petang Dato' Seri. Nama saya Lim Yi Hang, saya umur 22. Saya dari Johor. Saya bakal keluarkan dalam bidang pentadbiran awam. Sebab Ya, boleh minta urus dia bagi mic. Kalau ada mic yang lagi bagus. okey. Sebab hari ini dekat kami semua banyak mahasiswa dan anak-anak muda, dan ramai antara kami banyak risau tentang masa depan sebab sekarang orang cakap susah nak cari kerja, dan especially yang gaji berbaloi. So kami memang bimbang lah, bolehkah kita dapat kerja yang stable dan gaji yang cukup selepas graduate. So jadi saya nak tanya, macam mana Dato' Seri akan bantu anak muda macam kami dapat kerja yang lebih secure, terjamin, dan kalau boleh juga dapat gaji yang tinggi. Sekian, terima kasih. Tadi dari mana, Dek? Dari mana? Dari Johor. Johor. Nama apa tadi? Lim Yi Hang. Alright, thank you brother Lim. Lim, Oh, Lim ni, dia orang kata Lim je, dia beradik Lim Guan Eng pula. Baik. Dah bergurau aja, his sisters here. Wait. Sekarang ini, dalam bidang kejuruteraan, okay, kalau kejuruteraan dan related, kita kurang 10,000. Dalam bidang AI digital, kita kurang ribuan. Kurang. Maknanya supply kita tidak boleh memenuhi demand. Dan gajinya kalau private sector relatif ya, itu memang meningkat. Umpamanya lulusan TVET, kalau dulu 2,000, sekarang dia dah minimum 3,000, 3,500. Jadi janganlah harap gaji mula tu, biarlah sederhana sikit. Kemudian kalau tanya nasihat saya kepada anak-anak, saya jawab macam ni. Tugas saudara, tak usah pusing bab itu. Belajar dengan sesungguh, bentuk pribadi yang baik. Soal mencari pelaburan, mendapatkan dukungan daripada negara-negara luar untuk memberikan dukungan supaya kita menjadi destinasi pelaburan yang menarik. Menggalakkan pelaburan domestik, menentukan jumlah pelancongan itu meningkat, ya, maju cepat. Itu tugas kami dengan sama pejabat awam dan sektor swasta, dan insya-Allah kita akan lakukan sebaiknya. Saya dari segi saya ikhlas mungkin dalam beberapa disiplin, sebab itu Mahat Tahfiz, kerana peluang pekerjaan tak banyak, kita minta mereka sebagian besar terus ke Mahat Tahfiz tapi tambah dengan TVET. Sebab itu masyarakat India yang dulu tidak ada program, TVET juga kita bagi tumpuan sebagai masyarakat India, terutama daripada keluarga yang miskin. Orang asli kita gunakan TVET. Dan ini yang di bawah Datuk Seri Zahid, memang ada program-program tambahan untuk ini. Jadi kalau tanya saya, melainkan disiplin yang tertentu mungkin ada masalah, tapi umumnya jumlah pengangguran kita itu sangat rendah sekarang ini. Ya. Apakah memuaskan? Belum. Ya. Selepas COVID kita agak lembab dan sekarang ni baru meningkat. Saya tengok macam kadar pertumbuhan dan pelaburan. Tapi kalau saya tengok pelaburan paling tinggi apa sekarang? Ini semua digital, data center, AI, ya. Google, Microsoft, AWS, Nvidia, kemudian semiconductor, Infineon, itu yang mereka masuk. Jadi sebab itu kalaupun kita ada training, say liberal arts, shift untuk mendapat pendedahan dalam soal digital dan AI itu perlu. Dan kalau ini dapat dilakukan, saya punyai harapan dan kepercayaan peluang pekerjaan akan lebih baik. Ya. Doa supaya politik negara stabil, masyarakat pelbagai kaum dan agama ini kerja dengan aman dan tidak biarkan negara ini dihasut oleh puak-puak pelampau,
insya-Allah masa depan kita A1. Kita saya baca detail lagi dekat sidang harian ini. Anwar berkata kerjasama perlu diteruskan demi memastikan kestabilan negara kini dan pada masa depan. Beliau turut menjelaskan bahawa mengekalkan kerajaan berbadan sedia ada adalah wajar memandangkan tiada parti politik di negara ini yang mampu memperoleh majoriti selesa untuk membentuk kerajaan persekutuan. Kita telah melihat hasil beberapa pilihan raya baru-baru ini dan suka bagi mana-mana parti untuk mendapat majoriti yang kukuh. Kita utama itu menyokong kerja apa pada dapat Assalamualaikum.